Okey, semua dah tahu bahawa pasport 16 hari aktivism menentang dan menolak keganasan berasaskan gender 2021 ni dah bermula pada 25 hari bulan November yang lepas, dan tarikh tutup di peringkat negeri di peringkat cawangan Selangor ialah pada 15 hari bulan Disember. Maknanya selewat-lewatnya 10 hari bulan Disember, saya akan beri satu link pautan yang mana di depan anda ni nanti PowerPoint ni dia dah ada beri dalam bentuk words Jadi anda boleh terus jawab dalam situ. Kalau sama ada kalau anda nak jawab dalam PowerPoint ni boleh, dalam PowerPoint, dalam PDF ni you print out, cetak dan boleh tuliskan jawapan dia. Lepas tu scan dan kena uploadkan dengan pautan yang saya beri kemudian. Ya. Maknanya semua kena jawab soalan dia. Jadi kalau kita lihat kepada pasport ni ialah dia buatkan tahun ini kerana apa? Kerana daripada dia panggil apa daripada kaji selidik dia kebanyakan kanak-kanak perempuan dan remaja perempuan ni nakkan supaya violence ni, keganasan kepada kaum Hawa ni ditangani, kerana benda ni sangat serius. Terutamanya kalau you lihat dalam PKP sendiri memang ada peningkatan keganasan terhadap kaum wanita ataupun remaja perempuan ke apa kan. Jadi kalau lihat kat sini dia dah kempen. Jadi dia kalau dulu kita pernah tengok Stop the Violence. Maksudnya dia rentetan daripada yang WAGS ni, World Association for Girl Guide and Girl Scout ni, Persatuan Pandu Puteri di peringkat dunia ni. Jadi untuk tahun ini dia kalau boleh semua orang, baik lelaki, baik perempuan, baik pandu puteri atau tidak pandu puteri, kan semua tunas puteri, remaja, ranger, clover, pemimpin, semua dia nakkan membuat pasport ni. Kerana apa? Kerana bila anda membuat menjalani aktiviti pasport ni, dia memberi anda satu input kepada diri kita, satu nilai kepada kita. Kita tahu bahawa yang ini boleh, yang ini tak boleh, ini boleh tak boleh kepada kita sebagai seorang perempuan, baik remaja perempuan daripada kita sampai ke dewasa. Ya. Jadi bila kita melalui aktiviti ni kita faham bahawa ada yang boleh dibuat kepada kita, ada yang tidak boleh. Okey, jadi kita lihatkan kepada okey ni dia kata dapatkan pasport anda dengan melengkapkan 3 bahagian, iaitu bahagian 1 jaga keselamatan, bahagian 2 bantu rakan anda, bahagian 3 ialah kuasa bercerita. 3 yang semua orang bila jawab soal pasport ni kena 3 bahagian ni semua kena lengkap. Okey, terus. Next, okey. Ni dia kata bahagian 1 keselamatan, jaga keselamatan. Dia kata pengalaman dan hak kesesamaan gender dan keganasan terhadap gadis dan wanita muda adalah penting untuk mewujudkan ruang yang selesa dan sihat agar kanak-kanak dan belia mendapat sokongan yang padu. Maknanya kita ni ada ruang diri kita ni. Maknanya ruang pada badan kita ni mesti ada ruang yang kita lindungi dia. Lindungi badan kita daripada orang boleh sentuh, boleh apa yang ni. Kalau misalnya ibu kita nak sentuh, kita boleh lah. Tapi kalau misal kata orang yang tiada ada yang tidak ada berkena-mengena dengan kita, baik ada kena-mengena, contohnya pakcik kita ke orang lain yang kita kenal pun tidak boleh. Even bapa kita pun misal kata peluk kita melampau pun tak boleh. Sebab kita sebagai seorang perempuan. Okey, jadi yang dalam pasport ni anda boleh baca sendiri. Okey, teruskan lagi. Dan kalau anda tahu sendiri kita ni baik perempuan, dewasa atau kanak-kanak, anda dilindungi oleh akta atau kalau di Malaysia ni ada akta kanak-kanak whatever semua, dan di peringkat dunia pun dia ada convention kanak-kanak yang menyatakan berumur 18 tahun dikira masih lagi kanak-kanak. Okey, jadi bahagian 1 jaga keselamatan. Apakah sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat?
Adakah anda mengetahuinya? Mari asingkan kategori sentuhan. Padankan pernyataan di bawah. Jadi you padankan. Selamat sentuhan ni. Kanak-kanak perempuan akan ke sekolah dan ayah memeluknya serta mengucapkan selamat tinggal. Maknanya kalau misal kata kalau misalnya itu amalan anda waktu daripada kecil, memang ayah memang peluk ke cium tangan dia, itu tak masalah. Tapi kalau tiba-tiba hari-hari nak peluk pun nampaknya jadi benda yang jadi pelik. Jadi maknanya itu dah jadi sentuhan tidak selamat. Dua orang kanak-kanak lelaki berpegangan tangan ke sekolah. Maknanya kalau budak tu masih kecil, memang kita berjalan kat sekolah pun, bila berbaris, kanak-kanak selalunya bila budak sekolah rendah dia suruh berjalan berdua-dua. Betul tidak? Dan kadang-kadang dia suruh juga berpepih tangan, misal kata jalan dipandang ke apa yang menampakkan tidak selamat. Okey, jadi kalau anda lihat benda ni, dua orang kanak-kanak lelaki berpegangan tangan ke sekolah. Adakah itu sentuhan selamat atau tidak selamat? Safe touch atau unsafe touch? Safe untuk kanak-kanak. Tapi kalau tengok orang dewasa, lelaki pegang tangan, itu dah pelik kan? Okey, seorang kanak-kanak menyentuh dada kanak-kanak lain. Mana ada budak ni duduk atas bas, tiba ada orang lain sentuh dada dia, sentuh buah dada dia, sentuh tetek dia contohnya. Boleh ke tak boleh kan? Maknanya itu sentuhan tidak selamat. Kadang-kadang kita naik atas bas, duduk kan ada orang lalu, dia saja je pegang macam tu. Maknanya kita kena menjerit, beritahu pada orang lain dia membuat satu yang gangguan seksual kepada kita. Yang ketiga, dia kata doktor perlu memeriksa dada seorang kanak-kanak kerana dia sakit. Kalau dia periksa di luar saja kan, kalau dia dah masuk tangan dia masuk dalam badan kita pun dah jadi sentuhan tidak selamat. Dia kata sekumpulan pelajar lelaki berlari di sekeliling sekolah dan mencium pelajar perempuan. Adakah itu sentuhan selamat? Safe unsafe touch. Maknanya dari sini bila you buat aktiviti ni you tahu bahawa kadang-kadang ada orang dia kawan-kawan kita tiba-tiba cium. Tak boleh. Tak boleh buat gangguan seksual pada kita sebagai seorang perempuan. Okay, next. Ini pula dia kata, seorang dewasa cuba menyentuh bahagian sulit kanak-kanak ni. Maknanya kemaluan budak lelaki tu dia pergi sentuh. Boleh ke? Tak boleh. Baik lelaki atau perempuan yang menyentuh, kanak-kanak tu kata lelaki. Ada perempuan lain pergi sentuh. Boleh tak boleh? Ada budak yang dewasa misalnya terdarjah sekolah rendah sentuh pun tak boleh juga, tak boleh. Maknanya benda tu maknanya tidak boleh disentuh. Bukan boleh pergi, kadang you nampak budak lelaki kadang main-main lari-lari kat sekolah kan. Sentuh kawan dia punya kemaluan, betul tidak? Nampak tak yang tu? Lari-lari sentuh, kadang-kadang sesaja tangan dia tu nak meraba kemaluan orang lain pun tak boleh sentuh, tidak selamat. Seorang rakan memeluk rakannya yang sedang menangis. Ada budak seorang menangis, ada orang datang, peluklah dia. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Kalau pada kita kan nak kata apa penduduk nak katakan maknanya kita ni orang timur orang timur kita tak ada biasa peluk. Orang putih lain dia budaya dia. Ini tidak menjadi budaya orang timur sikit peluk, betul tidak Jangan kadang takut orang ambil kesempatan. Tetapi ada orang tiba-tiba ibu dia meninggal, ada kawan dia sedia peluk sekejap tu, kemungkinan kalau kena kepada adik-beradik ni tak apa, tapi kalau orang lain dah tak boleh, lebih baik tidak boleh. Sekumpulan remaja lelaki menyelak kain remaja perempuan. Berdiri-berdiri tiba-tiba lelaki selak, boleh ke? Tak boleh. Ada orang kadang-kadang mengintai pula, tak boleh. Kita duduk kadang-kadang perempuan duduk kan, kaki dia terbuka, boleh tengok pula, intai pula. Tak boleh. Remaja lelaki menyeluk tangan ke dalam seluar rakan dia. Boleh ke seluk rakan kawan dia? Tak boleh kan? Jadi benda-benda ni didedahkan kepada anda supaya anda tahu. Semasa pelajar-pelajar beratur mengerumuni pelajar perempuan dan menyentuhnya. Boleh ke budak lelaki dekat beratur tu peluk dekat sentuh pegang? Boleh ke? Tak boleh Tak boleh. Jadi kena jawapan ni ialah tak boleh. Ni bagi jawapan dah. Sekumpulan budak lelaki mengilir seorang perempuan di taman dan memeluknya. Tak boleh. Sentuhan maknanya sentuhan tidak selamat. Jangan kata tak pasti pula.
Betul tidak? Kerana apa yang anda jawab ni, awak akan uploadkan dalam satu pautan yang saya akan beri pada 10 hari bulan. Selewat-lewatnya 12 malam pada 15 hari bulan Disember, you kena uploadkan file awak ni. Bila awak hantar kepada Negeri Selangor, kita akan tengok jawapan selalunya tidak ada salah dan betul, tetapi ada jawapan yang tidak tepat. Ya. Macam satu soalan yang dia seorang rakan meluk rakannya ni yang sedang menangis. Maknanya kita tapi jelas misal tu selak kain, cium, peluk yang macam ni. Mengiling dan memeluknya. Itu dah tak boleh. Jadi jawapan dia, bila awak hantar jawapan, kita tengok jawapan, siapa yang semua dah lengkap jawapan dia, kita sebab dia pun ada pemakahan dia. Selalunya bila melepasi daripada tahap yang minimum tu, 50% ke, kita dah kira dia boleh layak mendapat CJ. Kerana apa? Apa yang anda hantar kepada saya secara randomnya akan disemak oleh peringkat kebangsaan. Tetapi buat masa ini kita nakkan Negeri Selangor ni penyertaan pelajar-pelajar dia ramai sebab kita ni negeri maju pula, negeri maju. Jadi kalau macam e-camp, siapa yang pernah pergi e-camp tu, mana Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, begitu juga Putrajaya, 3 negeri yang dekat ni, penyertaan pelajar-pelajarnya sangat ramai kerana pelajar dia mudah baca, dia faham baca, dia cerdik kan, dan dia berminat kepada ilmu tu. Jadi sebab tu kita dapat pelajar-pelajar kita di peringkat negeri kita ni ramai penyertaan. Okey, jadi yang bahagian 2 ni dia kata ruang saya, dia kata peraturan ruang saya. Maknanya dalam diri kita ni kita pun ada rules, ruang keliling kita. Hormati badan saya sebagai ruang saya. Mana tak boleh orang nak pergi sentuh ke tarik ke apa. Laung atau berjerit minta tolong jika sesiapa menyakiti atau menyentuh badan anda dengan cara yang tidak disukai. Katakan tidak apa-apa kepada apa saja yang membuatkan anda tidak selesa. Katakan tidak, say no pada benda-benda yang tak selesa, tak kena, tak betul pada diri kita. Jangan kita betul langsung, biarkan, pendamkan. Sebab tu anda lihat kadang-kadang ada yang terjadi di mana bapa merogol anak dia. Ni cerita terbuka Kerana apa? Sebab dia fikir dia percaya pada bapa dia atau dia percaya pada abang dia. Bila orang tak ada rumah, dia pun mengganggu seksual dan dia kadang-kadang sampai ke tahap yang merogol. Jadi kadang-kadang dia tahu jangan beritahu. Nanti kalau beritahu akan pukul akan apa kan. Jadi kita di sini bahagian satu ni, jaga keselamatan ni, ruang diri saya ni. Apa yang terjadi pada kita, kita kena adukan. Jangan biar senyap je. Ada orang senyap, lepas tu tujuan daripada rumah. Ni, bunuh diri ke apa kan? Tak boleh. Maknanya apa yang berlaku pada awak, terjadi di sekolah ke, balik sekolah ke, dalam bas ke, apa-apa, kena beritahu. Siapa beritahu? Pada bapa atau ibu kita. Beritahu apa yang terjadi. Maknanya apa yang terjadi kepada diri kita beritahu. Jadi dia akan menasihat kita. Benda ni betul ke, tidak betul ke, lain kali jangan buat, jangan duduk sini. Kadang-kadang kita duduk kat bus stand dengan mamai tunggu kan, ada orang yang mengganggu seksual, gangguan seksual menyakitkan hati kita, kadang mencakap benda-benda. Jadi apa-apa yang berlaku pada kita, orang cakap pada kita, you beritahu pada ibu kita. Sebab daripada benda tu, benda dia kadang-kadang dia menjadi kesan jangka panjang yang orang tak tahu. Betul tidak? Serumpanya dia dah kena bully kat sekolah. Ni yang kita cerita sekarang ni ialah mengenai keganasan terhadap perempuan. Okey, jadi seterusnya kata orang dewasa saya percayai dan boleh bercerita. Mana ada orang dewasa yang kita percaya, kita beritahu. Kalau kita percaya pada pertama ibu kita, mesti kita percaya dia kan, beritahu dia. Kita beritahu ayah kita. Atau kita beritahu cikgu kita. Kita beritahu kepada kaunselor sekolah kalau ada. Beritahu pentadbir, beritahu siapa orang dewasa yang boleh simpan rahsia. Kan? Maknanya benda apa yang terjadi pada kita, kita kena beritahu. Dan dia kena bertanggungjawab yang apa yang kita ceritakan kepada dia adalah benar dan dia kena ambil perhatian. Okey, bahagian 2, bantu rakan anda data. Definisi keganasan di bidang ini. Keganasan terjadi apabila seseorang menggunakan kekuatan atau kedudukan
Boleh tak break sekejap 1 minit? Okey, sambung yang baik semula. Dia kata, ni tadi dia bagi kita definasi, boleh baca sendiri. Keganasan termasuk ugutan, melakukan keganasan, tindakan yang bukan yang sahaja memang mendatangkan kemudatan. Kemudatan ni ia mendatangkan bahaya pada kita, merosakkan diri kita. Okey. Mudarat itu boleh terjadi ke atas minda dan kesihatan keseluruhan seseorang. Bukan sahaja ke atas tubuh badan tetapi juga dengan dia cakap. Jadi dia akan apa ni, dia serangan dari segi psikologi. Bercakap lah kau ni bodoh lah, kau ni apa kan, macam tu. Okey. Kemudian Alia Ahmad ni nampak main-main menulis dia, ambil perhatian ke tidak tu? Tulis. Okey, dia kata berapa banyakkah bentuk atau jenis keganasan yang anda tahu? Berapa banyakkah keganasan tersebut berlaku terhadap gadis ni? Jadi berapa banyak yang awak tahu kan? Jadi you tuliskan. Tuliskan Maknanya kalau okey, seterusnya. Jadi nak jawab pasportnya begitu. Bentuk keganasan terhadap ini dipecahkan. Dia ada berapa bentuk keganasan? Di sini dia beritahu kita. Keganasan seksual, pelaku menyentuh anggota peribadi seseorang gadis atau wanita tanpa mereka ingat ni. Maknanya menyentuh kemaluan dia ke, payudara dia ke, apa-apa badan dia pun semua tak boleh. Yang kedua, keganasan dari segi emosi. Pelaku mengatakan sesuatu yang tidak sopan ke atas seorang gadis atau wanita yang menyebabkan mereka berasa tidak senang atau mengawal mereka. Maknanya kadang-kadang ada orang bercakap benda tu, nanti aku ni kau lah, aku cium kau lah ke apa. Tak boleh, semua benda-benda tu tak boleh. Tak boleh dia mengganggu emosi kita seperti gangguan psikologi kan, dari segi kata-kata dia kan. Tu dari segi kata-kata yang kita terpaksa dengar kan. Okey, dari segi keganasan fizikal, dipukul, dicederakan secara fizikal atau pelaku. Macam mana kita boleh nampak berlakunya keganasan fizikal? Muka lebam, berdarah kan, patah tangan kan. Macam-macam lah. Tarik rambut lah sampai rambut tercabut. Okay. Okey, keganasan dari segi diskriminasi. Gadis dan wanita tidak mendapat peluang, kesempatan atau pilihan yang serupa dengan lelaki. Kerana dia tak akan berapa tak payahlah. Tak boleh. Maknanya tak boleh diskriminasi. Baik dari segi warna kulit, baik dari segi lelaki perempuan, tak boleh diskriminasikan orang. Okey, gangguan seksual. Apa dia katakan keganasan gangguan seksual? Pelaku membuat tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingati atau diundang termasuk sesuatu lisan atau isyarat. Kadang-kadang ada orang buat tangan, tunjuk tangan tegak tangan yang di tengah tu kan. Tu ialah isyarat lucah sebenarnya kalau orang buat macam tu. Tengah tangan tu. Kadang-kadang ada orang yang buat macam-macam lagi lah yang kita fahamkan bahawa itu menunjukkan unsur-unsur lucah. Tak boleh gangguan seksual dari segi pelakuan dia. Okey, dan kadang-kadang dia kata hal demikian ini boleh memudaratkan atau membuatkan anda berasa takut. Maksudnya dia bagi ancaman bagi kita kan. Dia nak mengancam kita dengan kata-kata dia, dengan dia kata akan pukul lah ke apa. Itu pun tak boleh, itu bentuk keganasan. Ugutan, pelaku mengatakan bahawa mereka akan menyakiti anda. Ini dari segi kewangan. Pelaku mengambil kesemua wang anda atau mengawal bagaimana anda menggunakannya. Maknanya kalau misalnya di sekolah kalau kita nampak ada orang itu dia bully, dia ambil duit kita semua kan. Tetapi ada juga ni dah budak dewasa, awak semua ni budak sekolah rendah kan. Tak tahulah katnya. Okey, tak apa, teruskan lagi. Okey, rakan-rakan. Siapakah rakan-rakan anda? Siapa rakan-rakan anda? Orang yang keliling kita yang kita kenal, betul tak? Itu rakan-rakan kita, betul. Kalau orang outsider kita tak kenal kan, orang asing kita tak kenal pun rakan kita, betul tidak? Apakah kita yang kita katakan sebagai rakan-rakan? Siapakah rakan-rakan anda?
Tulislah siapa rakan anda. Rakan ialah rakan yang dekat dengan saya, yang saya kenal, yang apa, tulis. Adakah anda percaya akan rakan-rakan anda? Ya, saya percaya rakan-rakan kita kerana mereka selalunya bersikap jujur dan sebagainya. Cakaplah apa-apa. Dengan siapakah anda bercerita jika menghadapi masalah? Adakah anda bercerita dengan rakan anda? Dengan siapakah anda bercerita jika menghadapi masalah? Jika saya menghadapi masalah, saya biasanya bercerita dengan ibu atau bapa saya. Atau saya bercakap dengan kakak saya. Atau saya bercakap dengan cikgu saya. Tulislah situ. Adakah anda bercerita dengan rakan-rakan anda? Ya, saya bercerita dengan rakan-rakan saya mengenai perkara-perkara apa. Cakaplah apa-apa yang bercerita. Adakah anda bercerita dengan rakan? Bercerita, selalu kan kita cerita mengenai apa yang kita tengok dari segi nilai dia baik atau nilai dia tak baik. Kan kita tahu kan antara baik dan buruk kan. Okey, bagaimanakah cara anda mendengar apabila rakan bercerita tentang masalahnya? Apabila rakan menceritakan masalahnya, saya mengambil perhatian dan mendengar apa yang diceritakan. Betul tidak? Kalau dia kata, oh saya pergi semalam pergi ke Padang. Tiba ada budak lelaki tu dia kata kan, tangkap saya, pegang tangan saya dan cium saya. Jadi anda dengar betul-betul. Dia kata pertama dia pergi ke Padang. Lepas tu dia pergi seorang. Lepas tu ada orang lain tu yang dia tak kenal. Datang pegang dia dan cium dia. Jadi anda boleh faham tak macam tu? Boleh kan? Jadi bagaimana cara anda mendengar? Ialah mendengar dengan teliti apa yang diceritakan oleh rakan kita dan kita percaya bahawa yang diceritakan tu ialah dia benar. Ataupun dia cerita mengenai masalah dia. Dia kata, bagaimana cara? Dia kata, bagaimana cara anda mendengar? Bila cerita masalah, selalunya kita akan kita mendengar dan kita juga menasihatkan dia. Ataupun kita mendengar, kita juga memberi dia supaya dia bersabar. Ataupun kita kata, okay, kita akan dapatkan bantuan siapa yang boleh tolong kita untuk selesaikan masalah dia ni. Kan, betul kan? Yang semua ni ialah berfokuskan pada yang cerita masalah duit pula. Cerita masalah yang semuanya melibatkan keganasan. Adakah anda memberi nasihat? Saya memberi nasihat, katakan yang mana saya fikirkan ataupun saya kata, adakah anda memberikan nasihat? Jadi sebab kita ni bukan penasihat kan, tetapi bila rakan tanya kita, selalunya kita kata saya memberi pendapat saya bahawanya begini. Tetapi saya akan dapatkan bantuan ibu saya atau dapatkan bantuan cikgu untuk menyelesaikan masalah dia bagaimana. Maksudnya adakah anda memberi nasihat? Ya, saya memberi nasihat. Tapi dalam bentuk apa? Dari segi kata-kata macam mana? Mintakan dia bersabar, minta dia tunggu dulu, saya selesaikan masalah dia. Betul tidak? Jawapan anda boleh tulis saja. Tulis saja, yang penting dia boleh diterima oleh akal dan nampakkan benda tu yang di peringkat anda. Kalau anda ni bawah 12 tahun. Jadi jawapan anda tu akan berdasarkan kepada kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Betul tidak? Bawah dalam 7 ke 12 tahun. Jadi tak ada yang awak susahkan hati tak boleh dapat sijil. Sebab selagi boleh, selangor dia akan teliti kan. Misal kata tibalah ada tersilat sikit yang kita akan ingatkan. Sebab dia di peringkat daerah pun kita akan ada person in charge untuk ni supaya kita nakkan setiap daerah, setiap sekolah penyertaan dia ramai. Sebab walaupun dah tak boleh masuk dalam PJSK, tetapi dia boleh masuk dalam laporan dalam file log kita. Maknanya kita ni sentiasa pembelajaran sepanjang masa. Ada peluang kita belajar, ada peluang kita nak tahu apa, kita tahu. Supaya bila kita dah dewasa nanti, kita ni memang outstanding. Semuanya tahu, semua dalam pengetahuan kita. Tak ada orang kata, kita belajar along the way ni, kita belajar Bandar Puteri, kita belajar sekolah. Semuanya memberi input kepada kita. Okey, terus. Okey, dia kata ni dia beritahu anda, dia kata, bantu rakan anda, petua membantu rakan, mari lengkapkan, dia kata. Perhatikan. Ni dia bagi tips dah kat sini. Dia bagi tips kepada anda. Bila kita buat pemerhatian, kita akan nampak. Misal kata kepala dia benjol ke, lebam ke, tu dari segi fizikal. Apa yang kita nampak selalu kalau orang yang kena keganasan ni. Selalunya dia mata dia pecah ataupun mata dah berdarah. Betul tidak?
atau ada lebam, ada luka atau koyak kulit. Betul tidak? Tu dari segi fizikal. Dia dah beritahu. Jadi jawapan dia semuanya kecederaan fizikal. Tulis kecederaan fizikal. Jangan kata hati terluka. Hati terluka tak nampak. Okey. Dengar apa yang akan anda ceritakan. Katakan bahawa anda mempercayai dan usahlah menghukum rakan anda. Maknanya dia kata dia kata bahagian 2 ialah bantu rakan anda. Bila mendengar, apa yang you dengar, you tambah. Jangan tambah-tambah kertas extra lagi nak jawab banyak tak perlu. Jawab berdasarkan pasport ni saja. Macam kita pergi overseas, mana boleh pasport kita tampal-tampal kan? Sama juga dengan buku ni. Tuliskan, beri jawapan anda kepada ruang yang disediakan saja. Dia tak ada, bukan nak pergi susah-susah dapat. Biasa dia kata. Tulis poin je ke cikgu, bukan poin, tulis ayat lah. Kesan kecederaan yang nampak ialah mata dia lebam ataupun ternampak luka kecil atau ternampak luka besar, ada nampak kulit terkoyak atau dia tampal muka dia sebab luka. Sebab kita nampak luka tu tapi dia tampalkan tu kita pun nampak. Atau dia pakai cuma mata hitam sebab mata dia kena tumbuk kan. Jadi orang kata kenapa ni? Jadi dia nak lindungkan mata dia kena dipukul. Okey. Lihatkan yang ketiga ialah hormati. Okey, bahagian 2 bantu rakan anda, hormati dia. Yang tadi yang kedua tu bila kita dengar yang kawan kita cerita, kita kena dia katakanlah bahawa anda mempercayai apa yang dia cakap. Kau percaya tak? Kau percaya tak? Ya, saya percaya kata. Jangan katalah dia ni memang teruk lah, memang sebelum ni perangai dia macam tu. Jangan. Kita bila orang bercerita dengan kita dengan hati terbuka dengar sebenarnya anda dipilih untuk diluahkan perasaan dia, apa yang masalah berlaku kepada dia. Okey. Yang ketiga dia tu jangan bergosip tentang situasi rakan anda. Jangan pula kawan awak cerita, misal kata ada budak lelaki cium dia contohnya. Pergi cerita, awak tahu tak si Saul tu kan ada orang ni apa-apa. Tak boleh. Kalau kawan cerita pada kita, kena simpan rahsia. Seorang pandu puteri itu boleh dipercayai. Okey. Jadi jawapan-jawapan ni kena tulis. Tulis dalam ruang yang disediakan. Tak perlu lagi tambah-tambah kertas, tambah-tambah. Jangan buat poin-poin. Tulis dalam ayat yang ringkas. Ayat yang ringkas saja. Okey, yang keempat. Lindungi. Bercerita kepada orang dewasa yang anda percaya yang boleh menolong mendapatkan bantuan yang sesuai untuk rakan anda. Jadi untuk melindungi dia, siapa yang kita nak pergi kepada orang dewasa, siapa? Kita boleh juga kalau di sekolah, kita boleh jumpa kaunselor sekolah atau cikgu yang mengajar subjek kita. Atau bisa kata ada, kadang-kadang kan kita jawab, cikgu bagi tugasan kita jawab. Kadang-kadang cikgu masih tak mengajar, dia duduk menyemak tu, kita boleh pergi pada cikgu. Kata, boleh tak saya berjumpa cikgu kerana saya ada sesuatu nak bercakap. Kan? Lepas tu mungkin kawan awak boleh pergi dengan awak sekali pergi jumpa cikgu tu ke ataupun awak sendiri yang pergi bercerita. Selalunya bila apa yang terjadi benda yang sulit yang mengaibkan orang ni kan, selalunya tidak dihebahkan pada orang sebab ni bukannya cerita kontroversi kan. Ini ialah benda yang melibatkan maruah ataupun yang memalukan mangsa. Okey, jadi apa yang ni ada nak tanya tak bahagian ni? Tanya? Tak kita jawab ke tanya? Siapa tanya? Tak ada ya, nanti dapat jawab nanti baru tanya cikgu. Semua yang kita buat ni, kita mesti ada cikgu yang tengokkan kita buat ni. Sebab dia nakkan ada seorang di bawah nasihat seorang guru. Sebab benda-benda ni ada yang boleh memalukan. Ada kadang benda ni dah tak boleh, bukan tak boleh didedahkan. Dia kena dipantau oleh orang dewasa lah. Lebih baik. Okey, tak ada pertanyaan. Okey, next. Terus, slide seterusnya. Okey, bahagian 3 ni kuasa. Ya. Ada soalan tu kat dalam chat tu. Okey, soalan dah bahagian chat nanti sekejap. Soalan dia kata kami dah habis buat cikgu. Alhamdulillah. Tulis poin je ke tidak? Guna pon apa ya cikgu? Tulis pon apa pun tak apa. Yang biasanya ialah standard kan. Yang biasalah.
pun tak ada masalah. Jangan sampai tak boleh baca, yang sampai boleh baca cukup. Cikgu kena print atau tulis tangan. Kalau misal kata anda gunakan borang PDF anda print out, anda cetak, lepas tu anda tulis tangan di atas jawapan dia. Tetapi kalau misal kata anda memilih yang dia ada bagi soft copy words you terus tulis jawapan kat situ. Lepas tu you save. Save nama contohnya Alia Ahmad contohnya sekolah mana. Jadi kita tahu senang nak cari nanti bila kita nak bagi sijil. Walaupun sijil tu dalam bentuk e-certificate tapi dia akan diurus oleh negeri untuk pastikan ada nama pada sijil tu Sebab apabila anda telah berjaya, kita akan mohon daripada ibu pejabat sebab sijil ni dikeluarkan oleh WEX WEX dan dia punya program aktiviti ni diiktiraf oleh WEX, maknanya di peringkat antarabangsa. Penyertaan di peringkat antarabangsa, sijil antarabangsa. Tetapi memang kita tak dapat masuk PAJSK kan, sebab PAJSK ni nak masuk dia mesti ada pertandingan. Ini ialah penyertaan saja. Jadi tak ada dari segi dia punya dia ada nilai dia kalau kita nak jadikan dia sebagai aktiviti antarabangsa. Tapi penyertaan tak ada masalah. Dia kata, cikgu macam mana nak tulis jawapan? Tu saya beritahu tu tulis jawapan. Tadi kan saya beritahu dah macam mana tulis jawapan dia. Kan masa tu yang lebam tadi, lebam nampak, loka nampak, apa tulis tak ada susah. Okey. Selagi kita boleh baca jawapan anda tu tak ada masalah. Ayat tak betul sikit pun tak apa. Sebabnya ni ialah kita kena isi pasport, kena isi fill in the blank kan dia kata. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Okey, untuk bahagian 3 ni, kuasa bercerita. Penceritaan boleh menjadi medium yang sangat berkesan untuk gadis dan wanita yang pernah mengalami keganasan. Maknanya bercerita, maknanya dia cerita pada orang lain apa masalah dia, apa-apa tu. Dia kata yang dia pernah alami. Jadi penceritaan juga boleh meningkatkan kesedaran dan menunjukkan kesan keganasan tak ada wanita dan gadis ke atas komuniti. Dengan penceritaan secara tidak langsung dapat memperkasakan mangsa yang terselamat, memberi mereka suara untuk berkongsi dan memahami pengalaman peribadi mereka. Ada orang dia ada mengalami keganasan ni di rumah dia ke apa kan. Jadi bila dia bercerita dengan kawan dia dapat beritahu cikgu contohnya atau beritahu ibu bapa dia atau boleh dibuat kepada laporan polis, akhirnya orang tu dapat dihadapkan ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman. Kan kadang-kadang ada juga jiran, kadang-kadang orang ada duduk rumah apartmen kan, pintu tu dah dekat-dekat pintu kita kan. Kadang tiba-tiba pintu kita tak kunci, dia masuk rumah kita, betul tidak? Macam itulah. Jadi pengalaman-pengalaman ni, kalau misal kata ini bahagian 3 ni yang agak payah kita nak jawab sebab dalam kalangan kita mungkin tak ada orang pernah cerita mengenai pada kita. Tak ada pengalaman, tak ada kawan ni, tak ada semua kawan ni semua bagus-bagus, tak pernah ada orang menjadi kawan ni, tak ada mangsa keganasan kan. Jadi kalau misal kata anda tidak ada cerita mangsa keganasan, jadi anda bukannya ni anda boleh berkongsi berkongsi cerita yang dicerita pada rakan anda yang lain. Tetapi anda tidak boleh langsung memamerkan nama orang tu ataupun ada gambar anda pun tidak boleh dimasukkan dalam media sebab dia ada bagi link nanti untuk nak kalau kita nak berkongsi dalam tu. Tapi untuk pasport ni memadai saja. Okey, next tengok. Sebahagian daripada 16 aktiviti aktivisme terhadap keganasan berasaskan gender 21 ni untuk perubahan dan solidariti, kami telah mewujudkan papan mesej dan talian, iaitu gadis dan wanita muda dan seluruh pergerakan diundang untuk berkongsi kisah mangsa yang terselamat tanpa nama mereka. Kalau ada mangsa yang terselamat, misal kata orang tu selalu dia kena gangguan kan oleh keluarga dia ke ataupun jiran dia ke apa kan, misal kata kan. Jadi cerita tu boleh dikongsi dalam yang dia kata her story, our story ni. Jadi kenapa persatuan di peringkat dunia dia nak tahu kan apa yang terjadi kepada
ahli-ahli dia ataupun orang-orang keliling ahli dia. Supaya apabila benda ni nampakkan banyak benda yang apa ni, yang membawa kepada kerosakan kan, jadi dia boleh bawa cerita ni, bukan dia buat cerita bangsa tu, dia bawa kes ni dari segi kajian ni, dari segi data dia boleh presentkan pada pihak berkuasa ataupun kepada United Nations supaya benda ni ditangani, supaya benda ni dilindungi, supaya undang-undang dikuatkuasakan. Maknanya anak gadis, remaja perempuan semuanya dilindungi dengan undang-undang dan peraturan ni. Katanya undang-undang lah, dia bawa akta apa-apa dibentangkan di parlimen dan sebagainya. Okey, berkongsi mesej menyatakan sokongan, solidariti dan harapan bagi masa tersamat. Kan dia ada tulis itu, kongsikan. Ada yang pernah saya lihat, nanti sekejap saya tengok apa yang ada pernah dikongsikan. Sekejap mana dia ni. Ada dia buat, dia pegang satu plakat dan dia pun tunjukkan kongsikan mesej tu. Maknanya 30 tahun akan datang lagi, tidak ada lagi keganasan apa sebagainya lah kata. Untuk berkongsi kisah anda atau menyatakan mesej sokongan, sila lawati laman sesawan 16 Days of Activism dan apa-apa tu. Dia kata, gunakan tanda pagar berikut #HerStory, #16days kata. Persetujuan, sila dapatkan persetujuan daripada pihak berkaitan sebelum berkongsi gambar dengan kami. Dia kata, maknanya tak boleh sewenang-wenangnya, sebab itu perlunya ada orang dewasa, tak sewenang-wenangnya anda boleh keluarkan gambar anda. Tiba-tiba ibu bapa anda saman pula persatuan. Bahawa mana boleh keluarkan gambar anak kita kan. Ataupun kita keluarkan gambar kawan kita yang menjadi mangsa, tak boleh. Mesti minta persetujuan dia. Kalau dia kata bersetuju, bersetuju. Mungkin dia pakai bersetuju, tutup mata ke, boleh macam tu. Kalau misal kata ikut kreativiti anda lah. Atau di bahagian belakang saja ke, kan. Maknanya betul lah orang ni yang bercerita. Kadang-kadang kita tak boleh nak create, tak boleh nak bahagian 3, tak boleh nak you baca je, you nak tulis, tak boleh. Dia mesti kisah sebenar ataupun daripada kisah sebenar yang cerita daripada rakan anda ataupun ahli keluarga anda dan sebagainya. Okey, dia kata berkongsi gambar anda dengan kami bermakna anda bersetuju untuk gambar ini dikongsikan dengan pihak luar di media sosial atau di lawan sesawang kami. Pastikan ahli-ahli tidak menangkap gambar sesama mereka dan berkongsi gambar di media sosial atau di saluran lain tanpa persetujuan mana-mana pihak. Misalnya kita ambil gambar ramai, kita 3 orang ni masuk kan, tak boleh. Walaupun kita masuk untuk gambar kita, tetapi 2 kawan kita yang ada dalam gambar tu pun dah terkeluar dalam media tu, tak boleh. Tak boleh, semua apa-apa tu mesti minta kebenaran. Okay, next. Kongsikan mesej anda di sini saja, di ruang yang sediakan ni. Jangan tanpa kertas, jangan buat apa-apa. Kuasa bercerita, maknanya orang cerita pada kita apa, ataupun kita pernah mengalami, you tulislah. Kalau misalnya you pernah mengalami orang ada gangguan seksual, cakap benda-benda apa-apa, pada bila apa-apa, you tulislah detail kisah awak tu. Lepas tu dia katakan her story, our story itu. Okay, jadi itu saja. Dalam aktiviti ni, apa anda perlu buat? Dengar jawab semua yang disuruh jawab tu, bahagian A, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 3 ni yang agak payah sikit, takut orang tak ada pengalaman kan, ataupun awak sendiri ada pengalaman, atau kawan awak ada pernah cerita, atau kita dengar daripada rakan kita, atau kita dengar daripada mak kita cerita, atau kita dengar daripada ahli keluarga kita dengar, atau saudara kita cerita. Boleh tulis. Misalnya kita kata kita jangan tulis nama dia, atau kita tulis nama dia X ke, kan, ataupun Sal bukan nama sebenar. Kan biasa kita buat macam tu kan. Boleh. Jadi tulis. Kalau tengok pasport tu, berdasarkan pasport tu, tulis ruang yang cukup saja. Jangan pandai nak tambah-tambah apa, tak payah susah. Sesuaikan yang pertama. Kedua, tuliskan. Yang ketiga ni pun tulis juga. Jadi ada pertanyaan, siapa nak tanya? Saya buka kepada soalan. Okey, untuk bahagian 3 ni,
memang bahagian 3 ni yang penting ni, yang ni lah yang nampak sekarang ni. Kongsi mesej anda di sini. Ni yang penting kalau nak dapat CJ ni untuk ni. Yang tadi tu dia bagi pilihan, tapi yang ini bahagian 3 ni kena jawab. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Kata nanti akan diberi pautan untuk hantar benda ini. Ya, betul. Kalau anda buat dalam words, you save nama awak. Nampak tidak? Kalau awak ada ID, sebab dalam bila you save dan di pasport ni pun dia ada dalam buku pasport ni bila you save ni ada nama kan, ada nombor ahli PPM kan yang dalam ni, nampak kan? Mana dia? Kalau boleh words tu jadi macam dalam buku ni kan. Tetapi kalau anda print, anda cetak, anda kena tulis. Bila anda tulis, anda kena save atas nama kita, save file ni, barulah upload bila kita bagi pautan. Okey, satu Kedua, saya rasa semua pemimpin telah diberi soft copy, bukannya PDF. Kita dah berikan dalam words. Maknanya you boleh terus tulis kat sini. Terus tulis dalam ni yang macam di-present sekarang ni ialah dalam bentuk PDF. Tapi dia ada dalam bentuk words. Maknanya you download, lepas tu you pun type terus nama awak apa semua. Lepas tu you save, nanti kita bagi pautan, you masuk data-data, lepas tu you pun send. Upload kan semula you punya tu. Pasport yang lengkap dihantar oleh pemimpin apa? Kita akan beri anda link, tetapi sebelum anda menghantar, kena tunjuk pada pemimpin, terutama yang bahagian 3 ni. Sebab takut apa-apa yang boleh melibatkan implikasi kepada persatuan betul nama dia nak penuh dia pula, aduh dia saman pula. Sekarang ni kan orang bersaman 1 juta tau. Jadi kita nak buat, sebab itulah perlunya ada bimbingan daripada cikgu kita ke, ibu bapa kita ke. Kalau misalnya tak ada cikgu pun tak apa. Asalkan ada orang dewasa atau kakak kita ke yang dah belajar kat universiti, abang kita ke, dia tengok boleh kata. Janganlah you masukkan nama orang yang sebenar. Atau berikan alamat rumah dia ke apa-apa maklumat tak boleh berkongsi sebab orang jahat ni banyak kat luar ni. Okey, jadi apa tanya soalan lagi? Tanya terus. Okey, pautan dia tu nanti cikgu belum buat lagi. Nanti saya akan buat, hari ni baru 6 hari bulan kan. Saya akan beri 10 hari bulan. Jadi 10 hari bulan tu kita bagi dan you boleh masuk lah. Dia takkan jam punya. Masuk you hantar. Lepas tu kita kena semak. Maknanya saya dan juga jawatankuasa person in charge di peringkat daerah, kita akan semak. Daerah ulangat semak, kita akan letak siapa yang semak dia. Lepas tu ada daerah lain. Lepas 20 hari bulan tu kita kena hantar yang mana kita senaraikan, yang markah tinggi, yang markah apa-apa ni, yang lepas semua yang boleh menjawab dengan betul. Betul lah jawapan tu kan? Ataupun jawapan yang dia tak ada betul salah sebenarnya, tapi jawapan yang boleh diterima lah. Jadi kita akan hantar kepada ibu pejabat senarai nama dia. Okey, daerah ulangat berapa orang? Misalnya 200 orang. Daerah ni berapa orang? Jadi bila kita dah hantar nama tu, ibu pejabat akan bagi kita sijil. CJE certificates. Dan baru kita kita masukkan nama anda dan sebagainya. Okey. Okey, kita tengok kepada soalan dia. Salam cikgu, untuk bahagian 3 tayangan gambar kisah benar boleh kongsi tak cikgu? Oh tak boleh lah ambil kisah benar macam tu kan, kisah benar orang lain tu. Dia nakkan kita ni pengalaman yang kalau kita ambil daripada tu dah tak jadi cerita dah, tu dah cerita dah memang dah komersial dah kan. Kisah benar tu kan. Dia nakkan yang ada di peringkat kanak-kanak awak ni, yang ada berlakunya keganasan, dia nak dapatkan maklumat di peringkat ahli. Tu dia suruh buat benda ni. Tak semestinya banyak, sikit pun. Kadang-kadang ada orang tu memang bapak dia ni memang kaki pukul ke kan, asyik pukul je anak dia. Kan? Tu keganasan lah tu.
Dia tak sekolah. Kenapa tak sekolah? Sebab minta duit bapak pukul. Tak apalah, tulis kisah dia. Tapi jangan beri nama dia sebenar. Tadi saya sebut tadi nama tadi misalnya Azlin, bukan nama sebenar. Pelajar tingkatan darjah 3. Di sebuah sekolah kata kan. Kata dia betul dia dah tak sekolah. Tulislah. Tulis ruang yang ada tu je. Tak susah kan. Lepas tu dia kata, bermakna dalam kuasa bercerita kita gunakan nama samaran. Ya, guna nama samaran. Tulis nama, misal kata nama dia, nama kita samaran orang tu kata nama dia ialah Hanisa, bukan nama sebenar. Okay, macam tu. Buat dalam bracket bukan nama sebenar. Okey. Jika kita ambil info bahagian 3 daripada sumber majalah, majalah pun tak boleh. Dia nak ada pengalaman sendiri. Pengalaman kawan cerita pada kita atau kita yang mengalami pengalaman tu atau keluarga kita yang mendengar ada orang kerja macam tu, boleh. Maknanya yang terdekat. Dia tak nak yang jauh-jauh yang orang cerita dah komersial tu dah drama pun tak boleh. Jika murid tiada kisah sebenar, even dalam kalangan keluarga atau kawan-kawan murid tersebut, boleh tak hanya nyatakan kata-kata sokongan tidak menyokong keganasan? Maksudnya bukan cerita tapi hanya kata-kata sokongan. Kuasa bahagian 3 Ini apa payah jawab ni. Dalam kuasa bahagian 3, dia beri pada kita pilihan. Dia katakan, berkongsi kisah mangsa yang terselamat tanpa nama mereka dan atau berkongsi mesej-mesej menyatakan sokongan, solidariti dan harapan bagi mangsa yang terselamat. Dia kata, kongsikan kat situ. Untuk berkongsi kisah anda atau menyatakan mesej sokongan anda, sila lawati. Tu dia suruh awak tu. Maksudnya bahagian 3 ni bagi dan atau. Okey. Dan atau. Jadi kalau misalnya tak ada lah, bagi sokongan anda tu, kadang dia kata, saya ada siapa hantar pada saya dulu. Sekejap saya tak boleh tunjuk sini pula gambar. Sekejap saya tengok ada tak benda tu. Sekejap sekejap mana dia ni. Saya cari gambar yang tunjukkan sokongan tu. Dia dah ada tulis saya tu dulu. Sekejap. Sementara tu ada tak pertanyaan-pertanyaan? Mana pula? Tak ada juga. Puan Nurul. Saya? Okey, boleh saya bertanya? Ya. Untuk cerita kisah benar tu, dikatakan di situ bahawa atau dan / atau, betul tak? Ya. Kiranya tiada cerita benar, boleh hanya tulis mesej, betul? Betul. Okey, terima kasih. Saya ambil satu contoh, ada satu contoh. Grace ni ada pernah hantar tapi saya tak jumpa pula. Cari sekejap saya tengok ada tak. Jadi sekurangnya dapatlah idea dia buat macam plakat dia pegang. Apa kata-kata contoh dia tu. Tapi tak ada susah sangat lah. Bisa saya jumpa nanti saya hantar kepada pesuruh daerah. Nanti dia kongsikan di peringkat sekolah gambar macam tu tulis kan. Misal dia kata berkongsi mesej tu you boleh pegang tapi jangan tunjuk muka you sampai bawah ni kan. Ni je lah. Nanti saya tunjukkan kalau saya dapat jumpa cari. Kalau tidak, nyatakan dia kata berkongsi mesej menyatakan sokongan atau solidariti dan harapan bagi mangsa yang terselamat. Apa-apa. Jadi buat yang tu pun tak apa juga. Ya? Kalau tak ada cerita. Okey. Jadi tak ada apa lagi dah kan? Ada soalan lagi? Nampak saya pakai baju oranye ni. Inilah warna untuk anti keganasan ni. Okey, tak ada apa dah kan? Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana anda lah harapan Selangor, kerana daripada
murid-murid sekolah rendah ni yang rajin-rajin, yang baik, yang pintar kan, yang cerdik. Jadi bersedia untuk menjawab 16 days of activism against gender based violence passport ni kan. Jadi secara tak langsung kita orang perempuan kanak-kanak perempuan atau dewasa perempuan dapat pengalaman, dapat tahu bahawa keganasan tidak boleh berlaku kepada diri kita, baik daripada kecil sampailah ke dewasa. Ya. Jadi ingat, jadi apa-apa yang berlaku pada kita kena adu, jangan biarkan saja. So saya dulu pernah ada kawan saya, dia kan suami dia sangat garang sampaikan berlaku keganasan, kau nak marah, di tepi highway balik kampung bergaduh dalam kereta, suruh duduk depan kereta, buka lampu kereta waktu malam, duduk di depan tu. Di tepi jalan. Orang nampak memalukan. Betul tidak Mak Ai? Kau tak boleh buat itu. Apa-apa mesti kita pergi selesaikan. Kalau benda keganasan yang melibatkan kecederaan fizikal, apa-apa kadang-kadang ada. Dia ada orang ni dia pukul isteri dia, dia hantar ke hospital sebab isteri dia macam nak mati dah. Tapi dia beritahu aku, jangan beritahu suami buat, nanti balik kena belasah lagi. Dia tidak, patut sebagai perempuan yang cerdik, yang pintar kan, yang kita mempunyai maruah dan harga diri kita, apa-apa yang berlaku pada diri kita yang kita tak izinkan, mesti kita buat aduan. Paling tidak yang kita buat pada pihak yang berwajib atau polis senang kan, senang sikit tangkap orang jahat ni. Okey, jadi kita sebagai perempuan janganlah mudah percaya baik sesiapa sekalipun. Semua-semua yang mendatangkan kerosakan pada kita ni tidak boleh berlaku. Okey, jadi saya rasa tak ada apa lagi dah kan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya harap anda akan dapat hantar punya pasport tu. Saya bagi, insya-Allah saya akan bagi pada 10 hari bulan. Kalau 10 hari bulan tak dapat, beritahu cikgu kenapa tak dapat. Dan tanya Puan Ajah Nurlian kenapa tak masuk lagi link tu Maaf Puan Nurul. Saya. Boleh saya tanya beberapa soalan lagi? Silakan. Okey, kalau tengok part 1 tadi keeping safe Ya. Kalau dalam gambar a boy walks hand in hand with another boy to school. Kalau nak ikutkan daripada perspektif kanak-kanak, kadang-kadang kita lihat budak darjah 1 berjalan bersama-sama. Jadi kemungkinan ada budak yang akan kata tidak pasti ataupun itu kemungkinan adalah sentuhan selamat. Jadi adakah jawapan mesti orang kata tepat ataupun ia depends on perspektif apa yang kanak-kanak itu sendiri fikir? Ya, perspektif apa yang kanak-kanak itu fikirkan. Okey, dan untuk lagi satu gambar kalau dalam bahasa Melayu tadi, the next page dalam bahasa Melayu, a girl is crying and her friend gives her a hug. Tapi kalau dalam English ni dia ada kata boy or girl. So maksudnya it depends on apa yang kanak-kanak itu berfikir. Ya. Katakan is her best friend perempuan is comforting another girl perempuan juga. So dia akan jawab sebagai safe touch walaupun gambar tu nampak macam lelaki, it could be a girl with a shoulder kan. Nampak daripada belakang. Adakah perlu jawab sesuatu yang telah ditetapkan atau berpandukan apa yang kanak-kanak itu berfikir? Apa yang kanak-kanak itu berfikir? Okey, sebabnya bukannya, sebab kita kan budaya timur ni tak sama dengan budaya barat ni, based pada budaya barat sebenarnya kan. Okey. Kalau nak ikutkan dalam bahasa Malaysia pun dia tak ada kata kawan lelaki atau perempuan. Dalam bahasa Inggeris dia ada tulis boy or girl. Okey, terima kasih lagi. Terima kasih dan untuk lagi satu part 2 help a friend. Untuk Luke for example dia ada bagi clue dekat situ, physical signs of injury. Apa yang kita perhati. Tetapi sekiranya kanak-kanak itu menjawab mengenai behavior, mungkin ada perubahan secara fizikal
itu kecederaan macam kesan-kesan lebam, kesan-kesan luka, patah tangan ataupun kaki dan mungkin perubahan sikap mental yang agak terganggu, kesedihan. Boleh ditambah macam tu ke? Boleh, sebab pemerhatian ni apa yang kita perhati pada diri dia. Ya, betul. Ya. Cuma saya nak pastikanlah. Terima kasih. Ya, sama. Okey, yang lain tak ada dah lain soalan? Rasanya itu saja. Okey, itu saja. Okey, dia tak ada apa dah. Jadi itu je daripada saya. Okey, jadi kalau misalnya ada apa-apa pertanyaan lagi nanti boleh tanyalah pada cikgu dan cikgu boleh tanya pada pesisir daerah, boleh tanya pada saya nanti Okey, itu saja untuk petang ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan Hairul, Puan Nurul Ain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya. Macam Nuzani ada kat sini pula macam ni? Ada, saya ada dari tadi ada. Oh. Okey, Puan Nolian. Macam mana Puan Zulaikha ni ada orang ni misai pula dalam dia gambar? Puan Nolian. Okey, Puan Nolian ada? Oh, Zoom tengah ni. Berjalan. Okey. Okey, jumpa lagi Okay, Assalamualaikum. Bye. Ya. Oh, ni pun Mbak Zina pun ada semua ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Puan Nolian, ada apa-apa lagi nak sambung ke sebelum sebab tengok dah ramai yang dah live. Tak ada apa dah kot Okey, Assalamualaikum. Bye. Okey. Okey, so untuk semua calon Mbak KP harap bersedia ya sebab dah dimaklumkan untuk cabaran. Okey, Puan Nolian ada nak sambung tak? Oh, tak ada. Terima kasih. Akhirnya saya minta semua calon-calon kita ni jangan lupa lengkapkan semua. Lepas tu terus bagi pada Puan Nurul Ya, dia Puan Nurul dah keluar hantar kepada pautan nanti yang Puan Nurul bagi. Ya. Ya. Jangan lupa semua Okey. Tak ada apa-apa lagi lah dia apa ni Zaini. Tahniah sekali lagi semua calon. Tentang cabaran tu nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Jadi kena sentiasa alert lah dengan maklumat-maklumat terkini. Ya. So tu sajalah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Zaini. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Nolian. Terima kasih semua pemimpin. Terima kasih. Semua calon yang terlibat. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Fitri pun terima kasih Fitri. Terima kasih Fitri. Terima kasih semua.